Protes anti kerajaan di Iran yang kita lihat hari ini, adakah ia benar-benar suara rakyat atau sebenarnya satu lagi episod lama percaturan geopolitik barat? Setiap kali Iran bergolak, soalan paling penting bukan sekadar apa yang berlaku, tetapi siapa sebenarnya yang sedang mencatur dari apa yang berlaku. Untuk faham isu Iran ini, kita perlu kembali melihat ke tahun 1953. Pada waktu itu, Iran dipimpin oleh Muhammad Mossadegh sebagai Perdana Menteri. Beliau adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara sah, bukan seorang diktator ataupun pemimpin yang menzalimi rakyat. Kesalahannya cuma satu sahaja. Mossadegh menasionalisasikan industri minyak Iran yang sebelum ini dikuasai oleh syarikat British. Akibatnya, Amerika Syarikat dan Britain melancarkan operasi sulit yang dinamakan Operation Ajax dan Operation Boots untuk menjatuhkan kerajaan Mossadegh pada ketika itu. Tekanan ekonomi berterusan, propaganda kegagalan urus tadbir Mossadegh dimainkan, menatijakan kerajaan pimpinan Mossadegh berjaya dijatuhkan rakyat dengan pengaruh barat. Kudeta 1953 ini bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi trauma yang membentuk cara Iran melihat barat hingga ke hari ini. Bagi Iran, campur tangan asing bukan satu teori semata-mata, melainkan pengalaman yang nyata dan peringatan dalam sejarah panjang perjuangan. Persoalannya, protes hari ini tulen gerakan rakyat atau dimanipulasi pihak luar? Ya, kita tidak boleh nafikan, rakyat Iran memang berdepan tekanan ekonomi, inflasi dan kesukaran hidup yang cukup panjang sejak revolusi Iran tahun 1979. Tetapi persoalan besarnya, siapa yang sedang menunggang kemarahan ini? Apabila Amerika Syarikat dan sekutunya secara terbuka menyokong protes anti kerajaan, kita perlu lebih berhati-hati membaca situasi ini. Sekatan ekonomi barat ke atas Iran selama ini bukan sekadar hukuman, tetapi sebenarnya alat strategik yang digunakan untuk melemahkan Iran dari dalam. Dan apabila rakyat mula marah, naratif hak asasi manusia akan dijadikan lesen moral untuk campur tangan dalam urusan politik dan tekanan antarabangsa ke atasnya. Bahkan propaganda inflasi dan ekonomi akan lebih kuat ditiup untuk dijadikan bukti kegagalan kerajaan sedia ada. Tapi kenapa Iran sukar dijatuhkan hingga ke hari ini? Satu perkara penting yang sering diabaikan dalam polemik ini, Iran bukannya negara yang mudah runtuh hanya dengan protes jalanan. Sistem pemerintahan Iran tidak bergantung pada seorang individu. Sebaliknya disokong oleh institusi ideologi dan keselamatan seperti IRGC, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, kumpulan penentangan Basij dan rangkaian pasukan basikan lain. Menjatuhkan Iran bukan sahaja sukar, malah berisiko mencetuskan perang saudara, perpecahan etnik di negara itu sendiri, dan bahkan ketidakstabilan ekonomi politik di seluruh Asia Barat. Sebab itu, penganalisis geopolitik ada berpandangan Amerika Syarikat sendiri pun tidak mahu Iran jatuh sepenuhnya. Cukuplah sekadar Iran dilemahkan, sibuk dengan masalah dalaman dan hilang fokus dalam percaturan geopolitik dan usahanya membantu gerakan penentangan yang lain. Jadi Iran hari ini mungkin kelihatan rapuh dari dalam, tetapi jelas kelihatan sangat berhati-hati terhadap usaha campur tangan luar. Sejarah panjang pertembungan Iran dan Amerika ini mengajar kita satu perkara. Setiap kali Iran ditekan, rantau Asia Barat biasanya akan turut bergolak. Soalannya bukan siapa betul, siapa salah, tetapi siapa yang sedang mencatur agenda jahat di sebaliknya. Dan dalam geopolitik, yang paling kuat bukanlah yang paling lantang menyuarakan pendirian, tetapi realitinya. Siapa yang bijak dalam mengawal perlawanan. Untuk artikel penuh, layari www.cgm.com.my.